Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Terdapat dakwaan bertentangan berhubung senarai nama calon Menteri Besar Selangor yang dihantar kepada istana. Sumber dalaman PH memberitahu senarai itu mengandungi 3 nama, antaranya Menteri Besar sementara Amiruddin Syari dan Adun Seri Setia Fahmi Engah yang dilihat dekat dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Sumber yang rapat dengan Anwar pula memberitahu hanya satu nama yang dihantar namun tidak menyatakan secara jelas identiti nama itu. Menurut sumber-sumber PH, bekas pegawai Amiruddin, Borhan Ahmad Shah juga ada dalam senarai itu. Borhan kini masuk penggal kedua sebagai Adun Tanjung Sepat. Mendakwa tiada apa yang tersirat, sumber dalaman berkata 3 nama itu bagi menghormati titah Sultan Sarafuddin Idris Shah untuk melihat lebih daripada satu calon sebagai Menteri Besar baru. Sumber dari DAP Selangor turut mengesahkan 3 nama dihantar dan menambah Amiruddin ditekankan sebagai pilihan pertama PH. Katanya DAP Selangor tegas di belakang Amiruddin dengan mengambil kira kepimpinannya yang tegas dan lancar sejak 5 tahun lalu. Terdahulu timbul spekulasi kepimpinan tertinggi PH merancang untuk mencalonkan Menteri Besar Selangor yang baru walaupun setelah Anwar berkata Amiruddin adalah pilihan utama PH sebelum PRN yang lalu. Desas-desus mendakwa Fahmi yang berkelulusan ijazah kedoktoran dalam bidang kejuruteraan aeronautik dari Imperial College London merupakan salah seorang calon yang mendahului senarai. Pilihan raya negeri pada Sabtu lalu yang pertama buat Amiruddin sebagai Menteri Besar sementara Selangor menyaksikan PM menebusi kubu kuat PH itu terutamanya dari segi undi Melayu. Amiruddin bagaimanapun mendapat mempertahankan negeri itu menentang pengerusi PN Selangor Azmin Ali yang dianggap sebagai mentornya sebelum dia berpaling tadah daripada PKR dan PH pada 2020. Mula menjadi Menteri Besar pada Jun 2018, Amiruddin mengambil alih jawatan itu daripada Azmin yang dinaikkan ke jawatan Kabinet selepas PH menang pilihan raya umum 2018. Sementara itu, seorang pemimpin PH Selangor mengesahkan terdapat perbincangan mengenai pertukaran Menteri Besar. Bagaimanapun, dia tidak percaya Anwar atau mereka yang bersekutu dengannya akan dapat berbuat demikian. Katanya Amiruddin terlalu kuat. Saya tidak fikir Perdana Menteri boleh mengambil risiko kehilangan kawalan Selangor dengan meletakkan Menteri Besar yang lemah. Sejak pilihan raya pada 13 Ogos lalu, Selangor merupakan satu-satunya negeri yang masih tanpa Menteri Besar kerana Majlis Angkat Sumpah tertangguh berikutan Sultan Sarafuddin Idris Shah menjalani rawatan perubatan di luar negara. Sultan Selangor telah berangkat kembali semalam dan istiadat angkat sumpah Menteri Besar dijangka akan berlangsung tidak lama lagi. Pada 2014, PKR pernah melakukan perubahan kepimpinan yang dikenali sebagai langkah kajang untuk menggantikan Menteri Besar Selangor ketika itu, Abdul Khalid Ibrahim. Selepas Khalid meletak jawatan, Istana Selangor meminta ketiga-tiga parti Komparan Pakatan Rakyat untuk mengemukakan lebih daripada 2 nama daripada parti masing-masing untuk jawatan Menteri Besar. PR merupakan gabungan parti yang memerintah Selangor ketika itu sebelum membentuk Pakatan Harapan. Walaupun PKR dan DAP memihak kepada Presiden PKR ketika itu Dr. Wan Azizah Wan Ismail, PAS yang merupakan sebahagian daripada gabungan PR ketika itu tidak bersetuju. Akhirnya PKR mengalihkan sokongannya kepada Azmin dan Sultan Selangor mengurniakan perkenan baginda. Di Johor pula, Arun Macak On Hafiz Ghazi mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar selepas pilihan raya negeri tahun lalu. Walaupun BN menyerahkan nama penyandang jawatan itu, Hasni Mohamad, kepada istana. Nombor 7. Perikatan Nasional menyerahkan 15 nama kepada pimpinan pusat bagi dipertimbangkan sebagai calon pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram tidak lama lagi. Pengerusi PN Johor, Datuk Dr. Sahruddin Jamal berkata, senarai itu telah diserahkan Khamis lalu selepas satu mesyuarat mengenai PRK berkenaan diadakan di Seremban, Negeri Sembilan. Katanya, kami telah memuktamarkan senarai 15 orang dan telah diserahkan kepada pimpinan pusat membabitkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PAS dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Bersatu dan PAS masing-masing memberi 3 nama untuk Dun Simpang Jeram, manakala kesemua parti menghantar masing-masing 3 nama bagi Parlimen Pulai. Dr. Syahrudin berkata, senarai berkenaan yang mempunyai kombinasi muka lama dan baru telah dipilih berdasarkan beberapa kriteria, termasuk terdiri daripada pimpinan parti atau masyarakat yang aktif. Katanya, PN Johor menyerahkan kepada kebijaksanaan kepimpinan parti di peringkat pusat untuk memilih calon-calon yang sesuai. PRK bagi kedua-dua kerusi berkenaan diadakan susulan kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada 23 Julai lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup itu meninggal dunia di Hospital Sultan Bahiyah di Alor-Star, Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh penamaan calon pada 26 Ogos sementara pengundian awal pada 5 September dan hari pengundian pada 9 September. Nombor 6. Sikap abang besar sudah lama berlalu dan mentaliti ini perlu dikikis jika mahu gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional terus maju, kata Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad. Pengerusi PH Terengganu itu berkata, banyak pihak bertanya kenapa keputusan sangat mengecewakan bagi gabungan PHBN pada pilihan raya negeri Terengganu sehingga tidak memenangi satu kerusi pun. Beliau berkata walaupun diakui Terengganu negeri PAS paling kuat, tetapi tidak mustahil boleh memenangi beberapa kerusi jika strateginya betul dengan perancangan baik.
Katanya untuk mencapai strategi yang baik, perlu diketepikan sikap dominasi ambang besar dan bersikap terbuka menerima kelebihan tertentu rakan yang dianggap agak baru atau tidak begitu besar. Sebagai contoh, sebuah hospital besar walaupun ramai doktornya, tidak semestinya mempunyai pakar terbaik untuk mengubati penyakit. Di sinilah perlunya mengakui kelebihan tertentu rakan gabungan dalam menghadapi pengundi di kawasan bandar serta pengundi campuran dan jangan mengamal sikap abang besar. Raja Kamarul Bahrain berkata, kelebihan PH adalah di kawasan pengundi bandar yang juga memiliki pengundi campuran. Katanya prinsip konsep itu dipersetujui di peringkat awal tetapi malangnya tidak dilaksanakan dan kerusi campuran seperti Dewan Bandar dan Cukai yang mempunyai pengundi bandar dan campuran tidak diberi kepada amanah atau PKR. Katanya ini adalah kesilapan yang besar dan kita hilang peluang memenangi kerusi seperti ini yang mana PH mempunyai kelebihan. Contoh yang paling relevan adalah kerusi urban dan campuran Dun Kota Lama di Kelantan yang mana calon amanah berjaya memenangi kerusi di Negeri PAS dominan lebih 30 tahun walaupun Dr. Hafizah Mustaqim bukan orang Kelantan. Dengan strategi yang baik, PH boleh menang kerusi di Kota Baru dan kalau yang sama dilakukan di Kuala Terengganu, tidak mustahil kejayaan sama boleh dicapai. Raja Kamarul Bahrain berkata beliau juga tidak terkejut dengan keputusan PRN di Terengganu tetapi amat kecewa. Katanya sikap lebih inklusif menghormati sesama kita dan bukan sikap abang besar perlu diwujudkan dalam gabungan BNPH di negeri Terengganu. Nombor 5. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memberi bayangan Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar baru Kelantan ialah gabungan baru bukannya yang lama serta berusia 50-an. Melihat kenyataan itu, antara calon yang dilihat layak untuk mengisi jawatan berkenaan ialah Datuk Dr. Muhammad Fadzil Hassan Temanggan berusia 55 tahun dan Datuk Muhammad Nasruddin Daud Meranti 58 tahun manakala Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ahmad Abdullah Panco sudah berusia 68 tahun. Katanya mereka merupakan gabungan agamawan dan tokoh teknokrat serta boleh jadi esko sebelum ini. Hendak jadi MB, TNB mesti rakyat Kelantan. Sebelum ini beliau hadir ke mesyuarat PAS Pusat bersama kepimpinan PAS Negeri Kelantan bagi membincangkan proses pelantikan MB, TNB serta esko kerajaan negeri di kediaman rasmi Menteri Besar Kelantan di JKR 10 di sini yang turut dihadiri oleh Presiden Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ujar ahli Parlimen Kota Baru itu, mesyuarat tersebut telah selesai memilih siapa calon Menteri Besar dan ia dipersetujui PAS Kelantan. Kata beliau, konteks di Kelantan lain dari negeri lain kerana jawatan timbalan Menteri Besar yang tertulis dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Katanya, sebagai contoh, di Pulau Pinang tiada dalam perlembagaan namun jawatan tersebut telah dicipta. Bila MB dilantik, MB akan bawa 10 nama kepada Tuanku Sultan untuk dilantik sebagai esko. Jadi di Kelantan, TNB akan dilantik dalam kalangan salah seorang esko itu. Dalam perkembangan lain, Taqiyuddin memberitahu apa yang dibincangkan pada mesyuarat tersebut adalah selaras dengan peruntukan Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Kelantan iaitu perkara 16 yang menyatakan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Kelantan terlebih dahulu melantik seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang pada pandangan baginda mempunyai kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan. Beliau berkata itu kuasa mutlak Tuanku Sultan yang tidak memerlukan apa-apa nasihat daripada mana-mana pihak. Ujarnya, apa yang dibuat oleh parti ialah mengangkat nama pada pandangan mereka yakin dan sesuai untuk Tuanku Sultan dilantik sebagai Menteri Besar. Media sebelum ini melaporkan Kelantan bakal mendapat Menteri Besar dan Timbalan Menteri Besar yang baru sekiranya PAS kekal mentadbir negeri itu dalam PRN. Taqiyuddin berkata pihaknya memutuskan perubahan kedudukan dua jawatan itu dengan mengemukakan gabungan kepimpinan baru iaitu seorang tokoh agamawan dan seorang tokoh teknokrat tertakluk kepada mandat rakyat dan berkenan Sultan Kelantan. Terdahulu, Ahmad mengesahkan masalah kesihatan yang dialami menjadi sebab utama beliau menolak untuk kekal sebagai Menteri Besar jika parti itu menang pada pilihan raya negeri kali ini. Ahmad berkata masalah kesihatan itu melibatkan slip disk selepas 2 kali terjatuh sebelum ini selain jantung. Nombor 4. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengarahkan jawatan kuasa tata tertibnya menyiasat segera dakwaan ada pegawai agensi itu terlibat dalam kegiatan politik secara aktif. Ketua pengarahnya, Hakimah Muhammad Yusof berkata, tindakan diambil selepas jabatan terbabit dimaklumkan dan memandang serius isu yang tular sejak beberapa hari lalu. Kata Hakimah, tindakan dibuat berpandukan peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Katanya jabatan ini tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan tata tertib terhadap pegawai yang didapati melanggar persebaran peraturan ini. Baru-baru ini tular tangkap layar hantaran seorang pegawai JAKIM di media sosial yang dilihat memihak kepada parti politik tertentu sehingga menimbulkan kemarahan sesetengah pihak. Ia turut menimbulkan kebimbangan apabila individu terbabit turut membuat naik hantaran yang boleh dianggap berunsur keganasan pada media sosialnya. Hakimah berkata semua kaki tangan JAKIM perlu sentiasa mematuhi peraturan yang berkuat kuasa selain tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan integriti dan imej perkhidmatan awam. Katanya JAKIM tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan tata tertib terhadap pegawai yang didapati melanggar sebarang peraturan. Nombor 3. Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Takir, Kazan Cik Mat bersetuju sekiranya jawatan Timbalan Menteri Besar Terengganu dipilih dalam kalangan Wakil Rakyat Bersatu. Ketua Bahagian Bersatu Kuala Nerus itu berkata, tindakan itu jika berlaku boleh membantu dalam mengukuhkan lagi hubungan sedia terjalin antara parti itu dan PAS dalam Perikatan Nasional.
Katanya jika tanya pandangan saya berhubung jawatan Timbalan Menteri Besar Terengganu, saya bersetuju sekiranya pucuk pimpinan negeri Ketua IPAS memilih wakil rakyat dalam kalangan bersatu. Ia mampu mengerat dan mengukuhkan lagi hubungan yang sedia terjalin dalam PN antara PAS dan Bersatu. Bagaimanapun, kami daripada Bersatu tidak akan sesekali mendesak untuk dilantik memegang jawatan nombor 2 itu, terserah kepada pucuk pimpinan negeri. Terdahulu, Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Razali Idris memaklumkan tiada sebarang rancangan untuk meletakkan calon Bersatu sebagai Timbalan Menteri Besar di Kelantan atau di mana-mana negeri yang kini dikuasai PN. Sebaliknya, Razali yang baru dipilih sebagai Arun Kijang mengakui pimpinan Bersatu lebih selesa untuk berada di barisan Esko dalam pentadbiran di 3 negeri diterajui PN. Pada PRN Sabtu lalu, Bersatu menyumbang 5 kerusi dalam keputusan yang menyaksikan PN menyapu basah semua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri dipertandingkan di Terengganu. 5 kerusi itu ialah Dun Temerloh, Hulu Besut, Permaisuri, Seberang Takir dan Kijal. Ditanya mengenai agihan kursi Esko untuk Wakil Rakyat Bersatu, Khazan berkata perkara itu juga diserahkan kepada pertimbangan pucuk pimpinan PAS untuk menentukannya. Nombor 2. Bekas Pengerusi UMNO Terengganu Tan Sri Ida Jusuh mahu Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi bertanggungjawab atas kekalahan besar dialami Barisan Nasional pada pilihan raya negeri di 6 negeri pada Sabtu. Menerusi satu hantaran ringkas di laman sosial Facebooknya, pada Ahad, Idris mahu menggesa Ahmad Zaid meletakkan jawatan tertinggi yang disandangnya di dalam parti itu. Katanya UMNO kalah teruk di PRN semalam. UMNO kalah 100% di Terengganu. Zaid Hamidi perlu letak jawatan. Keputusan PRN di 6 negeri menyaksikan BN merekodkan kekalahan terburuk dalam sejarah apabila parti itu hanya memenangi 19 kursi Dewan Undangan Negeri daripada 108 kursi yang ditandingi. Di Selangor, BN hanya memenangi 4 kursi, Negeri Sembilan 13, masing-masing 1 kursi di Pulau Pinang dan Kelantan. Manakala tiada kursi dimenangi di Kedah dan Terengganu. Lebih mengejutkan apabila kursi yang disandang 2 bekas Menteri Besar Terengganu iaitu di Dun Kijang dan Seberang Takir serta beberapa kubu kuat BN di Hulu Besut, Jatik, Kuala Besut, Temerloh, Batu Rakit, Bukit Besi, Air Putih dan Langkap turut tumbang dalam PRN itu. Kesemua 10 kursi tersebut termasuk dalam kursi-kursi yang dimenangi BN di Terengganu pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Nombor 1. Barisan Nasional dan UMNO perlu diberikan peluang bertanding pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram pada 9 September depan. Ahli Parlimen Simpang Renggam Datuk Seri Hasni Mohamad berkata, semangat UMNO yang menjadi tulang belakang kekuatan BN masih kuat berakar umbi di negeri ini. Katanya dalam pilihan raya negeri ada saja perbincangan dan pertukaran kerusi antara parti-parti dalam gabungan yang dibuat berdasarkan kepada perkembangan politik semasa. Oleh itu, saya berpandangan tidak salah jika semangat itu diterjemahkan di Johor. Mungkin salah satu kursi diserahkan kepada BN dan UMNO, jika tidak boleh kursi Parlimen mungkin kursi DUN. Bekas Menteri Besar itu menambah, BN dan UMNO telah membuktikan keupayaan dan kesungguhan untuk memenangi PRN Johor pada Mac tahun lalu apabila memperoleh majoriti 2/3 ketika itu. Katanya, penyertaan dalam PRK sama ada Pulai atau Simpang Jeram akan memberi semangat kepada jentera bekerja dan menyumbang kemenangan. Maka kita perlu lakukan apa sahaja agar UMNO dan BN terus menjadi faktor penentu utama setiap kali pilihan raya diadakan. Bekas Pengerusi UMNO Johor turut menjelaskan kerjasama baik yang ditunjukkan semua parti BN dan Pakatan Harapan seharusnya diterjemahkan dalam persefahaman bagi memberi laluan kepada BN dan UMNO untuk bertanding pada PRK kelak. Katanya di Johor cukup penting jika sudah ada kerjasama, ia jelas menunjukkan wujud persefahaman yang baik antara semua parti. Mungkin parti yang menang pada PRN lalu boleh menunjukkan keterbukaan dan berjiwa besar bagi peluang kepada BN dan UMNO bertanding. PRK bagi kursi Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram diadakan susulan kekosongan luar jangka berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub 23 Julai lalu. Pada 3 Ogos lalu, BN dilaporkan akan memberi laluan kepada Parti Amanah Negara untuk bertanding pada PRK bagi kursi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, keputusan itu dibuat atas semangat perkongsian politik dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dialam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.